Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30, 3 Mac bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama hari ini. Lelaki ditikam dan dilanggar dengan kereta sendiri hingga maut. Perdana Menteri diberi taklimat ekonomi negara dan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki maut selepas ditikam beberapa kali dan kemudiannya dilanggar menggunakan kereta mangsa sendiri di Bukit Mertajam, Pulau Pinang malam tadi. Selepas kejadian itu, suspek turut melarikan kereta mangsa. Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Superintendent Mustafa Bidin berkata, kejadian berlaku di Taman Impian Ria, Macang Bubuk, kira-kira jam 9.45 malam. Polis menerima laporan seorang lelaki maut setelah dilanggar kenderaan pacuan 4 roda. Polis yang tiba di lokasi mendapati mangsa telah meninggal dunia dan mempunyai kesan tikaman di badan dipercayai diserang sebelum dilanggar. Mangsa telah bergaduh sebelum itu tidak jauh daripada tempat kejadian. Dan polis ketika ini sedang menyiasat suspek yang bergaduh dengan si mangsa dan dipercayai melanggar juga mangsa beberapa kali selepas pergaduhan. Mangsa Liu Chong Leong, 41 tahun, bekerja sebagai penjual peralatan kenderaan. Mayat dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Polis memohon bantuan saksi dan juga mereka yang merakam dan menularkan kejadian itu tampil membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diberi taklimat mengenai ekonomi dan kewangan negara di pejabatnya di Perdana Putrajaya pagi tadi. Taklimat oleh Ketua Setiausaha Perbendaraan Tan Sri Ahmad Badri Mohamad Zahir berlangsung selama 2 jam. Antara yang turut hadir Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Datuk Saiful Anwar Lebai Hussein dan Pengarah Belanjawan Negara Kementerian Kewangan Johan Mahmud Merikan. Selesai mesyuarat itu, beliau turut diberikan taklimat mengenai status COVID-19 oleh pasukan petugas Kementerian Kesihatan. Taklimat yang bermula jam 11.25 pagi itu diketuai oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Turut hadir Ketua Pengarah Immigration Datuk Khairul Zami Daud, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri M. Syarul Ikram Yaakob dan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Datuk Mokhtar Muhammad Abdul Rahman. Di sebelah petang, beliau turut dijadualkan mengadakan pertemuan bersama Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menafikan bahawa beliau pernah mengeluarkan kenyataan supaya orang ramai perlu menjauhi kawasan pantai dan bansar di ibu negara ekoran penularan jangkitan COVID-19 seperti yang tular menerusi media sosial. Berkata terdapat laporan tidak tepat yang menyatakan bahawa seolah-olah beliau telah mengeluarkan nasihat sedemikian. Beliau berkata demikian ketika mengulas mesej WhatsApp yang tular meminta orang ramai untuk menghindari Hospital Pantai Bangsar dan Hospital Kuala Lumpur bagi tempoh 10 hari akan datang. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak menularkan atau mempercayai sebarang berita mengenai kes jangkitan COVID-19 yang tidak disahkan oleh KKM. Dalam pada itu, beliau turut memuji tindakan pencegahan segera yang diambil oleh pakar perunding kardiologi Hospital Pantai Kuala Lumpur, Datuk Dr. Sanjeev Joshi dalam menangani penularan COVID-19. Tambahnya, meskipun telah diuji negatif, tindakan doktor itu yang secara sukarela menjarakkan dirinya dari hospital, klinik serta ahli keluarganya selama 14 hari selepas merawat salah seorang pesakit wabak itu adalah tepat dan harus dicontohi semua. Semua kaki tangan Uda Holdings Berhad di ibu pejabatnya di Blok Menara Kompleks Pertama Ibu Negara diarahkan bekerja dari rumah bermula hari ini. Keputusan itu bagi membendung kes COVID-19 di lokasi berkenaan.
UDA dalam kenyataannya berkata syarikat terbabit turut mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan kerja pembersihan di ibu pejabat berkenaan awal petang semalam dalam usaha meningkatkan kawalan keselamatan dan tahap kesihatan. Semua kaki tangan di ibu pejabat UDA dibenarkan pulang awal bagi memudahkan urusan pembersihan itu dan dibenarkan bekerja dari rumah sehingga akan dimaklumkan kemudian kerana pihak syarikat masih komited melaksanakan langkah yang perlu mengikut saranan Kementerian Kesihatan bagi mengelakkan penularan wabak tersebut. Pihak syarikat juga menjalankan saringan kesihatan dan pemeriksaan suhu di lobi ibu pejabat selain menghadkan orang luar daripada keluar masuk. Pelawat dan kaki tangan juga turut diberikan penutup muka dan hidung serta pembasmi kuman tangan sebagai langkah berjaga-jaga. Semalam, UDA mengesahkan salah seorang ahli lembaga pengarahnya positif COVID-19 selepas menjalani ujian pengesanan baru-baru ini dan individu berkenaan telah dikuarantin di salah sebuah hospital kerajaan. Individu terbabit dikatakan menghadiri satu majlis makan malam yang turut dihadiri bekas menteri dan timbalan menteri. Namun, kedua-duanya sudah menjalani pemeriksaan dan hasilnya adalah negatif COVID-19. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa AITA dalam proses menghubungi pihak pengawal selia penerbangan di seluruh dunia bagi menggesa pelaksanaan peraturan peruntukan slot di lapangan terbang semasa dan musim 2020 digantung serta-merta susulan impak penularan COVID-19. Dalam satu kenyataan, persatuan itu berkata hanya 43% daripada keseluruhan penumpang berlepas menerusi lebih 200 slot yang diselaraskan di lapangan terbang di seluruh dunia. Ketika ini, peraturan slot menetapkan syarikat penerbangan perlu mengoperasikan kira-kira 80% peruntukan mereka di bawah keadaan biasa. Kegagalan mematuhi syarat tersebut boleh menyebabkannya kehilangan hak terhadap slot itu pada musim berikutnya. Namun disebabkan faktor luar jangka, pengawal selia penerbangan boleh memberi kelonggaran terhadap peraturan berkenaan. AITA mewakili kira-kira 290 syarikat penerbangan yang meliputi 82% daripada aliran trafik udara di peringkat global. Dalam pada itu, kajian AITA juga menunjukkan aliran trafik penerbangan bagi laluan utama Asia telah lumpuh. Kesan itu kini dirasai di seluruh rangkaian pengangkutan udara di peringkat global, termasuk di negara yang tidak mencatat sebarang penularan COVID-19. Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menggesa pihak berkuasa supaya menggugurkan siasatan terhadap aktivis yang terbabit dalam demonstrasi secara aman Ahad lalu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata jika ia dijalankan mengikut saluran undang-undang, maka tiada keperluan untuk pihak polis membuka kertas siasatan. Ujarnya demonstrasi secara aman itu adalah sebahagian hak rakyat Malaysia untuk menyatakan pandangan selari dengan semangat demokrasi. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengesahkan bahawa Datuk S. Ambiga dan Datin Paduka Marina Mahathir disiasat. Ia susulan pembabitan mereka dalam Perhimpunan Selamatkan Malaysia. Pun begitu, Datuk Seri Muhammad Azmin berkata beliau memahami tindakan pihak polis dalam menjalankan tugas bagi menjaga ketenteraman awam dan keselamatan negara. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim mempelawa kepimpinan Pakatan Harapan PH Negeri untuk menyertai Perikatan Nasional dan menyokong kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pun begitu, dalam tempoh terdekat ini, beliau yakin akan ada penyertaan dari ahli Parlimen PH untuk bersama memulihkan negara. Kita berharap kawan-kawan kita dan malamnya kita ada kulamari oleh Perikatan Nasional. Kerana inilah kita kerajaan baru ini akan berusaha untuk 8 bulan 3 kita ada memperbaiki kerosakan yang telah berlaku. Api perkauman meningkat, orang wanita sahaja. Orang jadi lelaki tidak dibenarkan. Orang sentiasa buruk sangka, muslimat jadi harga barang naik, muslimat dan wanita makin merudum jatuh. Pada pukul 9 hal ini mesti dipulihkan oleh kerajaan. Datuk Seri Syahidan secara sinis turut menyindir mana-mana individu yang berkendakkan jawatan Perdana Menteri untuk melakukannya selepas Pilihan Raya Umum PRU ke-15. Beliau ditemui media pada ceramah Perdana Muafakat Nasional Dun Santan di Kangar. Hadir sama dalam majlis itu adalah Pesuruhjaya PAS Negeri Muhammad Shukri Ramli.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan pihak pendakwaan untuk Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dikenakan tindakan menghina mahkamah selepas Presiden UMNO itu mengemukakan permohonan maaf secara terbuka berhubung penangguhan perbicaraan semalam. Hakim Colin Lawrence Sukirah membuat keputusan itu selepas menerima alasan bahawa terdapat salah faham penggunaan ayat oleh Peguam Hisham Teh Potier yang mewakili tertuduh ketika mengemukakan permohonan berkenaan. Mahkamah juga mengambil kira pengakuan maaf Ahli Parlimen Bagan Datuk itu atas salah faham yang berlaku dan mendapati tiada kes untuk dikenakan tindakan menghina mahkamah. Terdahulu, Datuk Seri Zahid gagal mengemukakan surat yang didakwa diterima daripada Pejabat Perdana Menteri dengan alasan belum ada pelantikan rasmi dan angkat sumpah bagi Setiausaha Politik Perdana Menteri. Bagaimanapun, beliau mengemukakan permohonan maaf secara terbuka dan bersetuju dengan semua penjelasan yang diberikan oleh peguamnya. Semalam, mahkamah membenarkan permohonan Peguam Hisham Teh Potier untuk menangguhkan perbicaraan bagi membolehkan anak guamnya membincangkan pembentukan kabinet bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, Pejabat Perdana Menteri menerusi satu kenyataan media semalam menafikan Tan Sri Muhyiddin akan bermesyuarat atau berjumpa dengan pemimpin parti politik. Datuk Seri Zahid, 66 tahun, menghadapi 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 bagi rasuah dan 27 bagi pengubahan wang haram, membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Latifah Koya, tampil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi memberi keterangan berkaitan perbicaraan SRC International yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak. Latifah bagaimanapun memberitahu Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali beliau mempunyai mesyuarat penting yang tidak boleh ditunda hari ini dan memohon kebenaran untuk memberikan keterangan saksi pada Khamis. Selain itu, Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah juga menjelaskan kepada mahkamah bahawa ada kesilapan dalam sapina terhadap Latifah dan beliau hanya boleh memberi keterangan pada hari yang lain. Hakim Muhammad Nazlan kemudian memberikan kebenaran kepada Latifah untuk berbuat demikian. Semalam, Tan Sri Syafiq Abdullah yang bertindak bagi pihak tertuduh memberitahu Hakim Latifah telah disapina untuk hadir ke perbicaraan bagi memberikan keterangan pagi tadi. Turut disapina bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Ahli Parlimen Pekan itu Tan Sri Syukri Muhammad Saleh. Perbicaraan SRC International sedang berhad membabitkan penyelewengan dana berjumlah 42 juta ringgit. Prosiding bersambung 2.30 petang esok. Mac ditetapkan sebagai tarikh untuk keputusan permohonan Exco Perak Paul Yong Chu Kiong untuk menggantung prosiding perbicaraan kes rogol pembantu rumah warga Indonesia membabitkan beliau. Hakim Mahkamah Session Ipoh Nur Rashimah Khalid membuat keputusan itu sementara menunggu keputusan rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi. Prosiding hari ini, pendakwaan yang diwakili Naidatul Atira Azman berkata pihaknya tidak memfailkan affidavit balasan dan sebarang hujahan terhadap permohonan itu malah menyerahkan kepada Mahkamah Session untuk memutuskannya. Sementara itu, peguam kepada Paul, Farhan Sapian yang ditemui memaklumkan prosiding hari ini adalah sebutan bagi satu tarikh keputusan permohonan penggantungan prosiding perbicaraan kes di Mahkamah Session. Memandangkan pihak pendakwaan juga tiada bantahan dan tiada memfailkan apa-apa affidavit dan juga hujahan, jadi mahkamah telah bersetuju menetapkan 19 Mac untuk keputusan permohonan. Farhan berkata pasukan pembelaan masih menunggu rekod rayuan yang disediakan Mahkamah Rayuan di Putrajaya untuk dihantar ke Mahkamah Persekutuan. 5 Disember tahun lalu, Hakim Nur Rashimah menetapkan tarikh perbicaraan Paul yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Trono pada 10 hingga 14 Februari. Ogos tahun lalu, Paul mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas dakwaan merogol pembantu rumahnya di sebuah rumah di Meru Desa Park pada 7 Julai 2019. Seorang penarik kereta dihadapkan di Mahkamah Session Kuantan atas tuduhan mencederakan seorang sarjan polis. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Dazuki Ali. Aziz Muhammad, 41 tahun dari Cukai Kemaman, Terengganu, didakwa dengan niat mencederakan Sarjan Kamarul Zaharin Abdullah dengan menyimbah asid. Kesalahan didakwa dilakukan di hadapan sebuah rumah di Lorong Indra Mahkota 8, Kuantan, kira-kira jam 6.10 petang
24 Februari lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara hingga 20 tahun denda serta disebat. Tertuduh diwakili Peguam Datuk Syed Azimal Amir Abu Bakar. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dan diarah melaporkan diri di Balai Polis Berdekatan setiap 1 dan 5 hari bulan mulai April sehingga kes selesai. 6 April ini sebutan semula kes. Datuk Yusli Muhammad Yusof dilantik sebagai Timbalan Pengerusi FGV Holdings Berhad berkuat kuasa serta-merta. Dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia, FGV memaklumkan peranan Datuk Yusli turut merangkumi pengarah bebas kanan. Beliau menyertai lembaga pengarah FGV pada September 2018 dan pengalamannya merentasi sektor kejuruteraan, konglomerat dan pasaran modal. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa dimulakan dengan Israel bakal berdepan tindakan undang-undang dari pihak antarabangsa dalam masa terdekat atas dakwaan jenayah perang dan situasi itu dilihat semakin memuncak. Dakwaan jenayah ini seterusnya dipercayai bakal meletakkan Israel sebagai bersalah. Pendengaran mahkamah ini akan memfokuskan serangan Israel ke atas kapal Freedom Flotilla di perairan antarabangsa yang membunuh 10 aktivis pada tahun 2010 dan seterusnya menjurus kepada jenayah Israel terhadap Palestin. Tindakan kehakiman yang dihadapi Israel ini merupakan yang pertama seumpamanya. Peguam negara Israel bagaimanapun mengakui operasi ketenteraan mereka beberapa tahun sebelum inilah yang telah menyebabkan mereka berdepan tindakan undang-undang. Kanada bagaimanapun membantah siasatan ICC ke atas Israel dan telah menghantar surat kepada mahkamah sebelum 14 Februari lalu. Ia berikutan menurut Kanada, kes sedemikian bukan dalam bidang kuasa ICC. 7 negara lain yang turut senada dengan Kanada termasuklah Hungary, Republik Czech, Austria, Jerman, Uganda, Australia dan Brazil. Seorang pendatang Syria yang cuba memasuki Greece maut ditembak pihak berkuasa negara itu. Kejadian yang disahkan Turki itu bagaimanapun dinafikan kerajaan Greece dan mendakwa ia adalah propaganda Turki. Insiden itu tercetus apabila kerajaan Turki membuka sempadannya minggu lalu bagi membenarkan pendatang Syria masuk ke Eropah. Greece bagaimanapun masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Setakat ini lebih daripada 10,000 migran cuba untuk menyeberangi sempadan melalui darat dan kebanjiran pelarian ini memaksa pengawal keselamatan melepaskan gas pemedih mata. Sejak hujung minggu lalu, sekurang-kurangnya lebih 1,000 pelarian telah tiba di Kepulauan Aegean dengan bot. Bagaimanapun, ia dicemari dengan insiden kematian apabila awal pagi kemarin mayat seorang kanak-kanak ditemui di kawasan perairan Lesbos di Greece. Dan itu merupakan kematian pertama sejak Turki membuka sempadannya. Turki yang menjadi penempatan kepada 3.7 juta pelarian Syria dan mempunyai lebih 1 juta orang lagi kini berada di pintu masuknya, memutuskan untuk menarik balik perjanjian sekatan kemasukan migran ke Kesatuan Eropah. Angka kematian akibat COVID-19 di Itali meningkat kepada 52 orang dalam tempoh 24 jam. Jumlah terkumpul di negara paling teruk terjejas COVID-19 di Eropah itu kini mencecah 2,036 kes, iaitu berbanding 1,694 kes yang direkodkan sebelum ini. Ketua Agensi Perlindungan Awam memaklumkan 149 pesakit yang dijangkiti bagaimanapun berjaya disembuhkan. Penularan COVID-19 di Itali mula dikesan 10 hari lalu dengan kebanyakan kes di bahagian utara negara selain beberapa kes terpencil di lokasi lain. Sekurang-kurangnya 25 maut dan 62 yang lain cedera apabila sebuah bas terhumban dari tebing di wilayah Eastern Cape di Johannesburg. Kemalangan itu disahkan Menteri Pengangkutannya. Kejadian dikatakan berpunca apabila pemandu hilang kawalan menyebabkan bas berkenaan terhumban dari tebing. Bas terbabit membawa lebih 80 penumpang. Sebahagian besarnya warga emas sedang dalam perjalanan dari Butterworth menuju ke satu penempatan dikenali sebagai Chibe.
Menurut Menteri berkenaan, kebanyakan mangsa didapati mahu menunaikan geran sosial pemberian kerajaan milik masing-masing di Pekan Butterworth itu. Presiden Kyril Ramaphosa berkata, sebahagian besar mangsa yang terkorban terdiri daripada penuntut dan pesara kerajaan. Nahas itu adalah yang terburuk di wilayah terbabit sejak tragedi yang meragut 35 nyawa pada 2015. Sementara itu, Jurucakap Pengangkutan Wilayah Yunati Bikose berkata bas terbabit sedang melalui jalan berbatu berhampiran perkampungan Kuelini apabila ia terbalik. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, Bulletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan aksi wingsuit melepasi jaring pada ketinggian 400 kaki. Saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.